Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua sahabat trader. Apa khabar hari ni? Malam ni kita nak buat sikit revision untuk hari Jumaat dan juga sedikit analisis jangkaan apa yang akan berlaku pada hari esok. Hari ni 24 Julai, hari Ahad. Market tutup dan selamat berhujung minggu kepada semua. Dan malam ini kita tengok dulu chart. Bersama dengan kita ada Nasdaq di time frame H1. Di time frame H1 kita lihat apa yang berlaku pada hari Jumaat dan tolong bandingkan dengan video analisis yang saya bagi pada hari Jumaat jangkaan di mana saya ada nyatakan pada hari Jumaat lepas. Jelas dalam video sangat jelas, boleh tengok betul-betul, boleh fahamkan betul-betul apa yang saya katakan. Walaupun saya hanya mencari buy pada ketika itu, tapi saya ada bagi tahu tentang perkara ini Okey, ketika market buka pada hari Jumaat, price berada di sini Ini adalah candle hari Khamis, ini adalah candle hari Jumaat. Price berada di lebih kurang di candle biru ni lah, dan kemudian membuat sedikit penurunan. Dan kemudian saya ada maklumkan dalam video lepas pada hari Jumaat bahawa tengok balik ketika price turun, saya ada maklumkan untuk price turun sampai sini ketika itu, dan saya maklumkan untuk kita cari buy sehingga ke sini lebih kurang dalam 80 ke 90 pip saya ada maklumkan, dan saya bagi TP pun. Dan saya ada jelas saya katakan pada waktu itu di sini adalah monthly punya R1, dan sekiranya price tak berjaya break R1 ini, maka akan berlaku penurunan yang drastik. Saya kata dia akan turun mungkin sehingga ke M2, mungkin dia akan turun sehingga ke M2, dan dia tak berjaya sampai ke M2, tapi menghampiri M2 lebih kurang dalam 296 pip 296 pip penurunan apabila dia reject di R1 untuk monthly. Candle ini adalah satu candle reject lah. Kalau anda biasa, saya suka namakan dia sebagai candle 38.2. Biasanya kalau berlaku candle macam ini di untuk time di pivot ataupun di line-line ni lah, di line-line support ke resistance untuk weekly ataupun monthly, saya akan tarik satu Fibo. Ini satu ilmu baru saya akan tarik satu Fibo. Saya namakan dia sebagai candle 38.2 tau. Saya tarik satu Fibo, dan kemudian saya akan gunakan Fibo ni untuk TP, sebagai TP lah kan, sebagai TP di sini. Di zone ini dia sepatutnya, kebiasaannya apabila berlaku macam kenapa 38.2, sebab biasanya dia punya range untuk entry dia adalah di sini tau, di sini. Daripada ni ini adalah zone untuk entry dia. Selagi dia tidak melepasi 38.2 ini, point 38.2 tu, dia akan dia valid lah senang cakap. Dan stop loss biasanya saya letak di atas ni, di atas kosong sini, di sini. Ini kebiasaannya. Tapi hati-hati juga dia mesti berada di line pivot yang kuat lah, macam R1, R2, R3, S1, S2, S3 dan pivot point itu sendiri untuk monthly dan juga weekly. Candle tu mesti candle H1 ataupun H4, bukan candle M15, bukan candle M5. Kalau M15 dia tak pergi jauh kan. Kalau M15 dia tak pergi jauh. Biasanya bila nampak candle macam ni dia kepala dia kat bawah ni, kalau dia terbalik pun sama juga. Kalau dia terbalik pun macam ni contohnya di sini ini di sini biasanya kita akan
menjangkakan retracement tu sampai 38.2 lah. Ini satu ilmu pengetahuan yang anda tak akan dapat dekat mana-mana, sebab benda ni saya yang reka sendiri sebenarnya. Zone entry dia adalah di sini, daripada 100 ni sampai ke 38.2. Ini adalah tempat dia nak entry ya. Kalau dia ke bawah lagi tu memang biasanya akan tembus lah. That's why stop loss saya akan letak di bawah sini. Jadi biasanya kalau berlaku candle macam ni, saya akan sukat dan saya akan zone entry sama. Dan Fibo ini kita akan gunakan untuk ukur. Itu kalau anda jumpa candle macam ni lah. Jarang jumpa, tapi selalu kadang-kadang ada. Okey. Ini cerita bab candle tu. Okey, apa yang berlaku pada hari Jumaat lepas, bendanya memang terjadi rejection di R1 monthly seperti sama dalam video yang saya cakap. Cuma penurunan itu baru sampai sini, dia tak sampai ke line apa M2 ni, dia tak sampai ke line M2 ni sebab market pun dah close hari Jumaat. Jadi kita kena jangkakan besok apa yang berlaku. Tapi kita dah tahu, yang kita dah nampak adalah reject di R1 ini R1 untuk monthly. Ini R1 seperti kebiasaannya kita gunakan dia yang jadi warna hijau supaya kita tak keliru. Tak kisah nak letak warna apa pun, tapi saya letak warna hijau lah supaya saya tak keliru, sebab saya membezakan dia dengan warna dengan yang lain-lain. Okey. Ini adalah monthly jadinya kita tak perlu predict candle pivot ke depan apa. Jadi kita cuma perlu lihat yang monthly yang sama, sebab bulan belum berubah. Jadinya tandakan saja M2, dan juga apa yang terdekat lagi adalah CPR ni kan. Top CPR monthly dan juga pivot point ni wajib lah. Pivot point ni wajib, tanda je. Tak nak tanda terpulang, tapi saya akan tanda lah. Okey, ini adalah range bulanan yang kita nampak. Kalau ikut konsep bulan monthly punya jangkaan, berkemungkinan besar price akan turun hingga ke sini. Dan kemudian price akan membuat kenaikan ke atas ini, dan jika dia berjaya break R1, dia akan naik lah. Mungkin macam ni, kemudian dia turun, kemudian dia akan turun, dan juga dia akan naik. Ini adalah jangkaan sekiranya dia break. Kalau dia tak break, dia akan turun lagi jauh. Okey, dia akan turun lagi jauh. Dia tak break kan, dia naik atas tu, dia akan turun mungkin sampai ke bawah sini pula, barulah dia akan naik. Ini jangkaan sebulan punya. Ini jangkaan sebulan. Kalau besok tiba-tiba market buka, kita monthly dulu sebelum kita cari arah yang sebenar. Kalau besok tiba-tiba market buka, katakanlah market buka esok, dia naik atas dulu. Kita pakai inilah, senang. Okey, dia naik atas dulu. Dia naik ke atas. Sekejap. Kalau biru, kecilkan sikit. Dia naik ke atas. Kemudian dia baru turun. Kalau dia naik ke atas dulu, tunggu dekat R1 ini untuk cari sell lah kan. Baru turun dan mungkin dia baru naik. Ini adalah jangkaan yang kita nampak kalau dia terus naik ke atas untuk bulan untuk monthly. Okey. Apa pula keluar ni? Anak main tadi. Okey. Kita tengok untuk weekly kita tak dekat weekly, kita jangkakan pula dekat weekly. Weekly punya pivot kita jangkakan apa yang akan berlaku di sini. Apa yang akan berlaku weekly, apa yang akan berlaku sekejap
weekly kita tengok di H1. Kalau kita tengok pada weekly price, dia dah sampai mana tau? Dia sampai dia berada di R2. Dia naik atas ni dekat monthly punya R1, dia break R2 balik, kemudian dia turun sampai ke M2, dia dah break M2, dia naik semula dan kemudian dia turun. Di sini ada R1, di sini R2, di sini M1, di sini pivot untuk monthly, untuk weekly. So kita tandakan dulu R1 ini. Dengan color, biasa kita ambil color apa? Dark violet kan. Okey, kita ambil ni R1 di sini, R2 di situ, R1 di sini, dan kemudian kita ambil weekly pivot di sini. Untuk weekly besok kita tak dapat jangkaan lagi tau, pivot dia macam mana. Tapi kita boleh keluarkan di sini. Sebab hari ni hari Jumaat, saya terlupa. Sorry. Hari Jumaat. So kita jangkakan dulu. Anggaran lebih kurang kadang-kadang dia biasanya tepat kalau lari pun sikit-sikit. So untuk weekly ini adalah weekly. Tengok pada H4. Weekly kita tengok pada H4. Ini adalah besok, minggu depan punya pivot. Jadinya patutlah lain macam. Jadi kita jangkakan, kita tandakan di M2 ini, dan kita tandakan di pivot point ada di sini. Dia lebih jelas lah. Kita lebih nampak, sebenarnya kita dah mula nampak direction dia lah, mana arah dia nak pergi. Dia lebih tepat di situ. Kemudian kita tandakan pivot point CPR, tak payah kita nampak dah. CPR dalam range yang sama. S1 ini, di S1 ini kita tandakan S1. Okey, dan kemudian kita tukarkan kepada daily punya pivot dengan menggunakan H1 punya time frame. Okey, ini adalah daily punya pivot, dan jangkaan ini kita bila buka, ini adalah jangkaan untuk esok. Jadi kita nampak pivot point berada di mana? Pivot point berada di sini. Ini adalah pivot point pivot point berada di situ. Dan kemudian kita nampak di S1 ini ada satu zone. Kita boleh jadikan di sini sebagai zone. Di sini sebagai satu zone. Dan juga antara R1 dengan M2 ni sebenarnya dia boleh menjadi satu zone. Okey. Jadi apa boleh kita buat? Apa yang perlu kita buat? Untuk ini kita jangkakan price akan buka di bawah pivot. Jadi tidak mustahil dia akan naik dulu, mungkin masuk ke dalam kalau masuk sampai M2 ni kalau dia pergi ke M2 ni, dia break M2, dia akan cari R1 semula. Tak break di R1, dia akan turun. Okey, dia akan turun mungkin sampai sini ataupun sampai sini, kemudian barulah dia buat kenaikan lagi. Barulah dia akan turun macam ni. Ini antara jangkaan lah. Kalau kita tengok di sini pun, jangkaan dia akan jadi satu bahu. Kepala dia terlalu kecil lah ni. Ataupun mungkin dia ambil sini, ni bahu, dia naik sampai pivot, kemudian dia turun. Kemudian baru dia naik, baru dia turun. Mungkin ini adalah jangkaan yang kita boleh nampak. So bagi saya lah, kita kena stick pada satu plan. Kita kena pegang pada satu plan. Kalau saya akan tandakan di sini satu, di sini of course memang dah confirm punya zone. Kemudian kita tandakan satu lagi zone adalah di sini. Di sini satu zone. Jadi price naik. Sekiranya price naik sehingga ke sini, kemudian price akan turun, dan kemudian dia akan naik, kemudian dia akan turun. Ini jangkaan kita yang saya nampak untuk
besok. Untuk besok, ataupun kalau anda nak rasa ada satu zone lagi kita boleh marking sebenarnya. Kalau tak nak tanda zone ini, kita boleh ambil pivot point ni, ambil para CPR ni kan, di sini kita ambil di sinilah, di atasnya, di sini. Di sini saya rasa lebih nampak. Mungkin juga dia boleh sampai sini sebab saya berpegang pada bahu yang sini lah kan. Saya pegang pada bahu yang sini. Dia mungkin naik, dia naik, kemudian dia akan buat penurunan, barulah dia naik, barulah dia akan turun. Kita tengok dulu price besok buka kat mana, barulah kita boleh nampak secara keseluruhan kemungkinan yang boleh berlaku lah. Kemungkinan yang boleh berlaku untuk esok. Jadinya kalau anda nak tandakan atas ni sebagai zone pun boleh. Ada 3 zone lah. Kalau dia break zone ini, kita tunggu dekat atas lagi lah. Tunggu di area ni lah. Tapi sini boleh. Tunggu di area ni pun boleh kan. Apa-apa pun tengok dulu zone ini, zone tengah ini. Dia lepas tak, dia berjaya break ke tak, dia berjaya untuk break ke tak. Kalau dia tak break, kita boleh entry lah dekat area ni kan. Kalau nak hold dari sini ke sini terlalu jauh sebenarnya. 100 pip lebih tu. Cuma saya nampak lah ada potensi untuk kat sini. Ada lebih berpotensi lah di sini kan. Jadi kita tengok market esok macam mana bila buka, dan kita tinjau dulu pergerakan. Tengok dia buka kat mana. Takut buka-buka je dah kat atas ni payah juga kan. Atau buka-buka dah turun kat bawah ni pun payah juga. Cuma biasanya saya akan tengok untuk hari Senin, saya akan tengok BTC tau. Saya share sikit. Untuk hari Senin biasanya saya akan tengok BTC. BTC kalau hari Sabtu dan hari Ahad dia bearish, Nasdaq hari Isnin tu dia bearish. Nasdaq hari Isnin dia akan bearish. Biasanya macam tu lah. So kita cari sell lah. Mindset kita adalah untuk cari sell. Sebab kita tengok di sini pun lower price semalam lebih rendah daripada lower price kemarin. Dia macam tu. Lebih kurang lah. Cuma dia tak confirm lagi, tak jauh, tak cukup jauh kan. Tapi boleh, still boleh lah kan. Still okay untuk kita follow kaedah tu. Dan kalau kita tengok pada BTC pun, BTC ni memang ni ya, memang bearish lah. Sebab di sini ada monthly punya pivot. Apa ni, ada line pivot di sini, monthly punya. So Nasdaq lebih kurang macam tu biasanya. Jadi kita tengok dulu ada tak perubahan trend, ataupun ada tak pergerakan yang luar biasa kan. Tapi saya rasa memang zone ini atau tak zone ini salah satu je. Nak selamat, kalau anda nak selamat, tunggu zone atas ni lah. Tapi kalau tak sampai, saya pun tak tahu nak cakap apa kan. Takut dia sampai dekat line biru ni je. Sampai line purple ni dia turun sama juga. Area zone ini lebih selamat. Cuma zone ini sebagai zone untuk anda lihat lah. Zone ini jadikan satu zone anda lihat confirmation. Dia nak pergi ke tak? Dia nak pergi ke tak? Kalau dia break, memang dia akan naik atas lagi. Tapi kalau dia reject, anda boleh entry lah kat bawah ni untuk sell. At least sampai line purple ni lah. At least sampai line purple. At least sampai sini. Naik, dia masuk, dia turun. Lebih kurang kemudian dia akan turun. Itu saja untuk Nasdaq. Antara jangkaan untuk esok. Tapi besok pun saya akan tetap bagi mapping. Untuk esok pun saya akan tetap bagi mapping. Jangan risau. Sebab ini adalah untuk kita punya revision dan juga analisis awal. Bagi mereka yang bangun pagi dah trade, awal pagi nak trade, standby lah. Tengok kalau dia ke atas, boleh cari buy sampai ke atas tu. Tapi berisiko lah. Lebih baik tunggu. Kalau dia sampai sini awal,
sampai kat sini awal pukul 10, anda dah boleh monitor dululah, boleh entry. Kalau ada break pun saya rasa dia akan sampai atas ni pun tengah hari. Itu jangkaan je lah, tak mesti tepat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum.